رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت عن معاذ بن جبل. كيف عن معاذ الرجال والمجرور متعلق بماذا؟ يلا فيز. عن معاذ، عن حرف جار، معاذ مجرور بعن، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ يلا فيز. بفعل محذوف تقديره تقدير روى من هذا؟ روى الترمذي. روى الترمذي عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل، daripada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qal. Siapa Muadz? Mada qala Rasulullah an Muadz? Apa Rasulullah sebut tentang Muadz ni? A'lamu ummati bil halali wal harami Muadz. Umatku yang paling alim tentang halal dan haram Muadz. Umatku yang paling alim tentang halal dan haram Muadz. Muadz bin Jabal ni, sebab tu bahkan Rasulullah sebut lagi, khudul Qur'ana min arba'atin. Khudul Qur'an, kamu ambil bacaan Qur'an kamu ini daripada 4 orang. Rasulullah sebut 4 orang ini kamu ambil baca Qur'an. Rasulullah pesan pada sahabat lain, khudul Qur'ana an arba'atin. Kamu ambil Qur'an ini daripada 4 orang. An Abdullah ibn Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud. Satu. Kedua Rasul sebut an Muadz bin Jabal, daripada Muadz bin Jabal. Kemudian an Salim maula Abi Hudzaifah, daripada Salim maula, makna bekas hamba, kepada Abi Hudzaifah. Dan juga keempat siapa? Keempat Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Apa? Ubay bin Ka'bun. Ubay bin Ka'bun. Okey. An Ubay bin, daripada Ubay bin Ka'bun, bukan Ubay Khalaf. Ubay bin Ka'b. 4 orang ni. Abdullah Mas'ud, Muadz bin Jabal, kemudian apa? Salim maula itu juga Ubay bin Ka'b. Mereka ini qurra di kalangan sahabat. Sebab Muadz ni, dia masuk Islam umur dia 18 tahun. Kana min ajmali syababil ansar. Dia antara pemuda Ansar yang paling handsome. Akhalal aini, mata dia nampak bercelak. Okey, majmu'ul hajibain, dia punya kening dia bersambung. Majmu'ul hajibain, abyadut tawilul qamah, kulit dia cerah putih. Kemudian tawilul qamah, bahkan huwa asqal syababil ansar. Handsome dia, paling berilmu. Kemudian dia ini paling pemurah, paling baik hati di antara pemuda-pemuda Ansar.
Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kenakan sekatan harta kepadamu Muaz. Apa? Pernah kenakan sekatan harta. Makna ijtihad dia muflis. Sebab apa? Makna dia tidak dibenarkan belanja harta dia Muaz ni. Rasulullah tahan dia. Muaz ni sifat dia, orang minta dia tidak pernah kata tidak. Orang minta sesuatu pada dia, dia tidak pernah kata tidak. Kalau dia ada, dia bagi daripada dia. Kalau tidak ada, dia hutang pada orang untuk bantu orang. Jadi hutang dia jadi terlampau banyak. Rasulullah kenakan hijr. Nanti kita masuk dalam bab fiqh apa? Babul hijri. Jadi dia tak ada, dia sanggup hutang untuk orang lain. Inilah Muaz. Sebab tu Sayyidina Umar, orang sebut saja tentang dia. Sayyidina Umar nak tengok dia. Pernah Sayyidina Umar bagi kepada pembantu dia, nah, kau pergi jumpa. Waktu tu Sayyidina Umar khalifah, sebagai seorang khalifah. Waktu Sayyidina Umar khalifah, dia di mana? Dia di Syam. Muaz di mana? Di Syam. Jadi bagi pada dia 400 dinar. Berapa? 400 dinar. Ingat ya, 20 dinar bersamaan dengan 10,000. Lebih kurang berapa? Kalau 400 dinar berapa? Cepatlah cikgu matematik. Kau. Okey, 20 dinar. Okey. 20 dinar bersamaan dengan, ya, cepatlah apa? Persamaan ni. 20 dinar bersamaan dengan 10,000. Kalau 400 dinar. Mana? Tak apalah, Cikgu Yusuf jadi ustaz sekarang. Ustaz Yusuf. Okey. Okey, apa? Apa? 200,000. 200,000 bagi dia. 400 dinar bagi. Dia kata kat ni, kau tengok nanti Muaz buat apa dengan duit ni. Mengapa Sayyidina Umar tiba-tiba bagi dia 400 dinar? Bagi dia. Jadi dalam dulu uncang kan? Uncang. Dia bagi dekat jiran-jiran dia, fakir miskin semua dia bagi. Jadi isteri dia cakap apa? Kita pun miskin. Kita ni pun miskin. Jadi untuk kita mana? Habis selesai bagi ditinggal apa? 2 dinar saja. 2 dinar, 1 dinar untuk isteri pertamanya, 1 dinar untuk isteri kedua dia. Inilah Muaz bin Jabal. Kelebihan dia. Okey. Muaz bin Jabal. A'lamu ummati bil halal. Sayyidina Umar nak tengok dia. Sebab apa? Dia diangkat sebagai apa? Sebagai gubernur ataupun wali di Syam selepas kewafatan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab tu Muaz ni dia Islam waktu umur dia 18 tahun. Dia meninggal pemuda lagi. Dia meninggal umur 35 tahun. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula waktu Rasulullah hantar dia sebagai gubernur, wakil Rasulullah di Yaman. Sebab tu Rasulullah sebut kan, panjang cerita dia. Nanti cerita Muaz ni banyak ni, akan masuk dalam kitab fiqh ni. Dalam usul fiqh bab apa? Cerita ni dalam babul ijtihad. Dalam babul ijtihad, bab ijtihad. Sewaktu Rasulullah SAW nak hantar Muaz ke Yaman, dia tanya Muaz, bimadza tahkum? Dengan apa kau berhukum wahai Muaz? Muaz jawab, bi kitabillah, dengan kitab Allah. Rasulullah tanya, fa illam yakun bi kitabillah, qala bi sunnati Rasulullah. Kalau hukum ini tidak dalam Quran, aku hukum dengan kitab, dengan sunnah Rasulullah. Ditanya lagi, fa illam yakun fi sunnati Rasulillah, sekiranya tidak ada dalam sunnah Rasulullah, apa kau nak buat? Quran pun tak ada, sunnah pun tak ada. Macam mana kau nak buat, Muaz? Dia kata apa? Ajtahidu bi ra'yi wala alu. Aku akan gunakan akal aku untuk fikir hukum ni. Situlah ijtihad. Ajtahidu bi ra'yi. Situlah datangnya qiyas. Situlah datangnya istihsan. Situlah datangnya masalih
mursalah. Itu hadis Mu'adz ni. Jadi Rasulullah kata apa dia? Sebelum Rasulullah hantar dia ke Yaman, dia kata apa? Ya Mu'adz, la'allaka lam talqani ba'da hada. Mu'adz, mungkin selepas ni Mu'adz, kau tidak akan bertemu lagi dengan aku. Fasawfa tamurru bimasjidi wa qabri. Lepas ni Mu'adz, kau akan limpas, kau balik nanti, kau akan nampak masjidku, kau akan nampak kuburku saja. Itulah Mu'adz. Jadi betul, dia minta. Okey, setelah lama tu, dia waktu Abu Bakar dia minta izin. Waktu mula peperangan kan, dia apa? Dia minta ikut sekali. Abu Bakar, waktu Sayyidina Umar lah, dia terus, dia tak tahan sudah. Sebab dia muda lagi. Sahabat-sahabat berperang lah dengan kerajaan Parsi dengan Rom. Okey, di mana Khalid Al-Walid semua tu, Abu Bilal Jarrah. Jadi dia minta ikut serta. Dia minta izin untuk sama-sama. Dia tinggalkan dia mana? Dia pergi ke Syam. Dia di antara panglima perang. Ingat waktu itu apa? Okey. Mereka lah yang apa? Mereka lah yang membuka kota-kota di Syam. Syam ni mana? Syria sekarang. Ingat dulu Syria ni, dulu sejak peta zaman dulu, apa? Kawasan Hijaz ni, semenanjung tanah Arab ni kita panggil apa? Buffer. Kawasan sepadan, zon apa? Kawasan buffer zone kah? Buffer zone antara apa? Kerajaan Parsi dengan kerajaan Rom. Parsi ni kita kenali sebagai apa dalam sejarah? Tamadun Mesopotamia. Taman titi apa? Taman tergantung Babylon. Itulah keagungan kerajaan apa? Parsi. Sebelah sini, sebelah Syria, Lebanon semua, itu kawasan kerajaan Rom. Sebab tu sampai sekarang sendiri pun, kebanyakan orang Lebanon, siapa pernah pergi Lebanon, tengok orang Lebanon bukan jauh beza dengan orang putih, dengan mata biru, rambut apa. Sebab dulu itu tinggalan kawasan Rom dulu. Bahkan sekarang, sampai sekarang pun, mata ustaz belajar di Jordan tu, di Mafraq, ustaz ingat 8 biji ke 5 biji gereja tu di Mafraq. Orang Arab Kristian, sebab Kristian mereka ni Kristian Rom dulu lagi. Mereka memang Kristian dari dulu lagi. Orang Arab Kristian. Sebab tu kita tengok, siapa pernah dengar yang perempuan apa? PLO. Bisa dengar Hanan Ashrawi. Bisa dengar Hanan Ashrawi? Itu Kristian tu, perempuan tu. Hanan Ashrawi ni Kristian tu. Okey. Dia sana Lebanon pun, sebab bahkan Lebanon tengok Lebanon, presiden dia mesti Kristian. Emil Lahud semua tu. Lebanon negara dia, syarat dia, presiden dia mesti Kristian. Perdana Menteri dia mesti Sunni. Saad Hariri, Rafiq Hariri, Perdana Menteri dia. Sama kan? Kemudian speaker parlimen dia mesti Syiah. Dia orang bagi begitu. Presiden dia mesti Kristian. Emil Lahud dulu kan, Michael Aoun. Okey, Emil Gemayel semua tu Kristian tu. Emil Gemayel semua tu kan, semua tu Kristian. Lebanon sampai begitu. Presiden dia mesti Kristian. Perdana Menteri dia Islam Sunni. Saad Hariri, bapak dia Rafiq Hariri kan, yang dibom tu. Okey. Kemudian speaker dia mesti apa? Mesti Syiah. Okey. Mesti daripada Syiah. Speaker apa? Speaker parlimen dia. Okey. Jadi waktu itu Mu'adz dia muda lagi. Dia bersama mereka. Kemudian berlakulah setelah mereka berjaya berjaya ambil. Sebab tu waktu mereka kepung kota Palestin, Quds. Sebab semua tu daripada Jordan, Lebanon, separuh pada Turki. Ingat daripada Jordan, Lebanon, kemudian separuh pada Turki seperti Busra semua tu. Turki Arab ni. Turki Arab sebab Turki dua, Turki Arab, Turki Eropah. Semua ni dulu kita panggil Syam. Pusat Syam di mana? Dua kota utama dia, Damaskus atau Damsyik, dan juga Al-Quds, Palestin, Baitul Maqdis tu. Jadi waktu itu mereka kepung, lama kepung. Abu Ubaidah Al-Jarrah, Khalid Al-Walid kepung. Akhirnya kepung kota tu, kota Quds. Setelah kepung, dia kata apa? Yang penjaga Quds dia kata apa? Mereka terkepung, tak boleh lawan sudah. Kepung dalam kota, orang Islam kepung. Selepas mereka kalahkan tentera Parsi, jatuh Parsi tu di Qadisiyah,
Orang Islam tumpu di sini pula. Di kawasan mana? Di kawasan pemerintah, kawasan Rom. Waktu kepung, waktu tu dia kata apa? Dia kata, ya, okey, kami sanggup menyerah sini. Kami sanggup menyerah, tapi dengan syarat kami nak yang datang ambil kunci kota ni. Sebab dulu dia kota. Dia kota mana tutup ni, dia buat tembok tu. Kota. Okey. Kami akan serah kepada pemimpin kamu, tak pun tentera kamu. Jadi waktu Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia hantar surat pada Umar bin Al-Khattab. Dia kata, Umar, kau datanglah. Sebab apa? Mereka sudah menyerah dan mereka nak serahkan kunci kota Quds ni kepada kau. Sayyidina Umar, dia pergi macam mana? Dia pergi, dia naik kaldai. Daripada cuba tengok Madinah. Ustaz kata, sebab Ustaz kalau pergi haji, Ustaz ingat okey, Ustaz pergi haji tu, bergerak zuhur, maghrib sampai di Mudawwarah. Daripada tempat Ustaz lah. Sebab Ustaz Mafruq ni dia dekat sudah dengan apa? Dengan Syria. Sebab 2 jam saja, 2 jam saja Mafruq akan sampai ke Syria. Lepas tu dekat sudah ke tu. Lebih kurang kita 3 jam lah semua tu. Jadi Ustaz pada zuhur naik bas ya, macam coaster tu. Zuhur, betul lah, Ustaz ingat maghrib sampai di Mudawwarah. Mudawwarah ni sempadan Jordan dengan Saudi. Saudi nama dia patah Tabuk. Sampai situ. Jadi pagi esok, okey, paginya, awal pagi, betul lah, lepas subuh semua, betul lah, daripada Tabuk tu, daripada Tabuk, awal pagi, lepas sarapan semua, ingat jam 8, 9 tu, Zuhur di Madinah sudah. Zuhur sudah di Masjid Nabi. Ustaz bayang macam mana dia naik apa? Dia naik kaldai ni, dia limpas daripada apa? Dengan padang pasir, dengan apa? Dia naik kaldai. Okay. Dia pergi, kadang-kadang dengan pembantu dia. Kadang-kadang pembantu dia tarik kaldai, dia naik. Pembantu dia naik, dia tarik kaldai tadi. Jadi sampai di sana, terus Abu Jarrah tahan. Jangan kau begini. Omar, kau jangan begini ya. Dengan pakai kau bertapung semua begini, baju bertapung begini, kau jangan ya. Omar, jangan kau jumpa mereka tak kena kau begini. Bagi nampak kita nak hebat. Ini kau dengan bertapung tinggi apa? Dengan kadang kepala botak kan, dia panas, dibuka. Omar botak ya. Sayyidina Omar, badan dia besar. Dia tegap, tinggi dia. Tinggi, tegap. Kuda, dia tak payah lompat, dia langkah saja. Sebab tu riwayat dia, kalau dia nampak berjalan, waktu semacam hari raya kan, seolah-olah dia naik kenderaan, sedangkan dia berjalan saja. Nampak kepala daripada orang lain. Ni Sayyidina Omar. Dia botak, kemudian dia badan dia apa? Qawi syakimah, tegap dia. Jadi jangan Omar. Dia kata, Omar, jangan begini dengan baju betapung begini. Mereka ni Empire Rom, daripada Itali sampai apa? Sampai ke Syria. Pusat dia di Rom. Ini kita pergi Rom Byzantine, pusat di Constantinople, Istanbul sekarang. Mereka ni empire besar. Kau nak jumpa dia bukan sembarang orang, man. Kau pakai baju apa? Betapung begini, mana comot begini. Dia kata apa? Awairuka qala hadzal kalam ya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, aku harap bukan perkataan ini keluar dari mulut kau. Abu Ubaidah, aku harap. Awairuka qala hadzal kalam. Aku harap bukan perkataan ini keluar dari mulut kau ya Abu Ubaidah. Aku harap, aku tak pernah sangka perkataan ini keluar daripada mulut kau. Aw ghayraka qala hadha kalam. Tidak ada orang lain kan selain daripada kau boleh cakap perkataan ini padaku. Tidak ada orang lain kah? Mengapa kau tegur aku? Okey. Mengapa kau tegur aku? Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Famahma ibtaghayna ghal Islam fala 'izzata lana. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kau cakap begitu dengan aku Ubaidah. Sedangkan Umar dia kata apa? Umar dia cukup sayang dengan Abu Ubaidah. Sebab tu Khalid Al-Walid hebat pun. Hebat perang Khalid Al-Walid kan? Dia ganti Khalid Al-Walid panglima perang umat Islam dengan sebab Abu Ubaidah. Sebab adalah kita baca sirah nanti mengapa Umar ganti Khalid Al-Walid tukar Abu Ubaidah.
Sedangkan Khalid Al-Walid dialah yang menghancurkan kerajaan Parsi. Di bawah pimpinanlah hancurnya kerajaan Parsi. Dia datang untuk ni bantu Abu Ubaidah, tiba-tiba diminta dia letak jawatan. Nanti kita belajar dalam sirah. Mengapa Umar minta Abu Ubaidah ganti Khalid Walid? Bahkan Umar sebut, "Lau kana Abu Ubaidah hayyan," kalaulah Abu Ubaidah hayyan, kalaulah Abu Ubaidah masih hidup, nescaya aku ganti dia sebagai khalifah selepas aku. Aku akan ganti Abu Ubaidah ni sebagai khalifah selepas aku. Sebab apa? Bukan Ali, bukan Osman. Kalau Abu Ubaidah masih hidup, nescaya aku wasiat selepas aku jadi khalifah, Abu Ubaidah akan jadi khalifah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Rasulullah sebut, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Orang kepercayaan, amin, pemegang amanah umat ni siapa? Abu Ubaidah. Jadi dia kata Abu Ubaidah, kau tegur Abu Ubaidah, kan dia tengok orang Rom kan? Kau tengok macam mana? Dengan istana mereka, dengan apa? Cara hidup mereka. Cara hidup mereka apa? Bangga dengan apa? Dengan kemewahan. Bangga dengan apa? Penampilan diri. Dia kata, Abu Ubaidah, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kita ni Abu Ubaidah, kemuliaan kita bukan dengan hebatnya penampilan kita, bukan dengan besarnya rumah kita, istana kita, bukan dengan hebatnya kenderaan kita, tapi dengan apa? Kita hebat kita dengan Islam kita. Kita ni hebat kita Abu Ubaidah dengan Islam kita. Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kita ni Abu Ubaidah, kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Famahma btaghaina ghairal Islam, maka apabila ingat mahma isim ke fi'il, isim ke huruf? Mahma isim ke huruf? Cepat. Pendapat si bawah ke? As-Sarraj. Wa mahma takun inda mari'in min khalatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Habis, aina turajjih? Mahma harfun atau isim? Okey, harfun. Okey. Dia pegang Hafiz, dia taklid Sibawi. Dia kata mahma huruf. Okey, mahma huruf. Okey, setengah kata mahma ni isim. Aman? Hada syahid mawjud fi khatr an-nada. Wa mahma takun inda mari'in min khaliqatin wa in khala takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Okey. Apabila kita mencari selain pada Islam, cari kemuliaan, kebanggaan hidup kita selain pada Islam, fala izzata lana, tidak ada lagi kemuliaan, keagungan untuk kita. Jadi kau nak tegur aku dengan begitulah keadaannya, dengan bajunya yang compang-camping, pergi berjumpa, pegang apa? Dia panggil wali pada gubernur kerajaan Rom, Byzantine, yang menjaga Quds waktu itu. Makna Baitul Maqdis waktu itu, kota Baitul Maqdis. Setelah apa? Dia jumpa Umar, dia serahkan kunci, dia kata apa? Sebab apa? Baitul Maqdis waktu zaman Umar tak diperang, mereka kepung dia. Mereka menyerah kalah. Dia kepung. Dia kata apa? Dia tengok Sayyidina Umar, apa dia kata? Wali gubernur Quds, dia kata apa? Wada'an ya Quds, wada'an la liqa'a ba'dah. Selamat tinggal wahai Quds, selamat tinggal wahai Quds, selamat tinggal wahai Baitul Maqdis, selamat tinggal perpisahan yang tidak ada lagi pertemuan selepas ni. Kalau pemimpin begini, kalaulah pemimpin Islam begini, dia sebut wada'an ya Quds, wada'an la liqa'a ba'dah. Selamat tinggal wahai Baitul Maqdis, selamat tinggal wahai Maqdis, selamat tinggal, tidak ada lagi pertemuan dengan kau selepas ni. Rom Bazan. Sebab apa? Dia tengok, nah ini rupa pemimpin dia, apa pakai apa? Compang camping. Dengan Omar, dengan zuhud dia tu. Okey. Sebab tu, kita balik tadi. Sebab tu, okey, setelah jatuh, siapa jadi gubernur di kawasan Syam ini? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tiba-tiba datang wabak taun, pandemik istilah sekarang. Sekarang bukan pandemik, sekarang plandemik. Plandemik. Dulu pandemik betul.
Mula-mula Abu Ubaidah Al-Jarrah meninggal. Waktu sebab tu dia ta'un imwas. Setengah sebut perkataan amma wa asa. Makna kesedihan yang menyeluruh. Asa, kesedihan. Amma umum. Setengah kata dia kata singkatan perkataan amma wa asa. Imwas. Amma umum, menyeluruh. Asa, kesedihan menyeluruh. Sebab ramai sahabat yang meninggal. Ramai sangat sahabat yang meninggal. Sehari berpuluh-puluh kadang beratus orang meninggal. Jadi waktu tu, okey, setengah kata imwas ni nama perkampungan tempat bermula ta'un tadi. Pandemik ni. Makna pandemik ni pandemik betul. Meninggal betul. Abu Ubaidah meninggal. Lantik mula-mula Abu Ubaidah mimpin. Ramai sahabat meninggal situ. Ini kita 100,000. Yang kena 100,000. Meninggal baru hari ini Ustaz baca 0.42% baru meninggal. 0.42%. Kata bahaya virus COVID ni, kalau pada 100,000 yang dia mati sebab dia 0.42, tak sampai pun setengah peratus. Bahaya apanya? Kalau pelajar sekolah dapat 1% tu bangang, memang bangang betul tu. 0.1%. Okey, 0.42%. Kita mengajar sekolah kan, kalau tengok cikgu ni seorang. Nah, tiba-tiba dapat 1%. Ini 1% betul tidak? 0.42. Makna bangang betul-betul. Bukan bangang buat-buat, bangang betul-betul. Apa bahayanya? Bodoh, memang virus ni bodoh betul-betul untuk bunuh manusia. Memang dia tak tahu bagaimana nak bunuh tu. Faham tak? Sebab 0.42%. Tiba-tiba kita rasa bahaya betul. Nak salam pun jangan begini saya. Nombor baru 0.42. Itu pun okey. Di samping komplikasi penyakit apa? Darah tinggi, kencing manis, jantung, gout, bukan gout, stroke, kudis buta tak termasuk lah tu. Makna bukan mati COVID itu, memang penyakit nak mati sudah. Darah tinggi, kencing manis, kemudian apa? Samalah pelajar ni sudah dapat 0.5%, setengah peratus saja. Tiru orang lagi. Benapakkah? Sudahlah dapat 0.5%. Yang markah tu pun bukan dibuat sendiri, tiru orang lagi. Kalau cikgu bagi mata kau kesian sangat, cikgu betul ni, ini tak apalah, bayarlah kesian dia. Tak kau kosong buat dijawab juga apa. Okey, tiba-tiba jadi gila semua kita. Nak bergerak, nak salam tak berani, solat pun berjarak. Ini betul-betul. Sebab dia kata tengok zaman mereka tak ada penjarakan waktu tu. Biasa solat terus Jumaat biasa. Dan Muaz sendiri pun selepas dilantik jadi khalifah ganti Abu Ubaidah, ganti jadi wali gubernur lepas Abu Ubaidah, dia naik bagi ucapan khutbah. Dia sebut kepada dia kata, Allahumma rzuqni nasiban minha, ya Allah, aku nak mati penyakit ni juga. Sebab apa? Mati sakit taun syahid. Sayyidina Muaz dia minta mati. Sebab isteri dia dua-dua orang pun meninggal. Dua-dua orang isteri yang meninggal dalam hari yang sama. Isteri Muaz meninggal dalam hari yang sama. Taun imwas ni. Adilnya Muaz sakit taun kan isterinya. Dua-dua meninggal. Isteri pertama meninggal, isteri kedua meninggal. Jadi macam mana dia nak tanam? Nak berlaku? Macam mana dia tanam? Siapa dulu? Tanam isteri pertama dulu ke isteri kedua dulu? Memanglah, tapi siapa dulu? Sebab ramai sangat mati. Okey, dia buat macam mana tu? Muaz, dia buat macam mana? Dia cabut undi. Tak ni Qur'an. Siapa dia nak tanam dulu? Adil dia dengan isterinya.
sampai meninggal pun dia berlaku adil. Meninggal sudah, cabut undi. Pertama, kedua, naik ini. Aku sekarang tanam dulu. Yang mana cabut undi? Esok ya. Nanti adil sampai begitu. Mati pun adil. Okey, kalau isteri pertama kafan 5 helai, yang kedua pun kafan 5 helai juga. Okey, faham tu? Kalau apa? Kalau isteri pertama pakai kapan gulung tu saya beli, isteri kedua pun kapan gulung tak? Jangan pakai yang set tu lah. Ya. Faham tu? Yang pakai koyak saya tu, ada setengah pakai set dengan 200 kat tu. Jangan. Kalau isteri pertama pakai yang apa? Kapan gulung tu, isteri kedua pun kapan gulung dia. Sampai begitu dia berlaku adil. Ingat saya mana? Kalau isteri pertama beli yang set, isteri kedua akan beli set juga. Ada contoh. Contoh. Tak contoh saja contoh. Okey ya? Tidak ada kaitan dengan yang hidup ataupun mati. Kalau ada persamaan, hanyalah kebetulan semata-mata. Okey. Jadi dia makna alim dia, adilnya begitu. Inilah Mu'adz. Dia meninggal berapa umur dia? Dia Islam 18, dia meninggal umur berapa? Setengah riwayat kata 34 tahun. Dia meninggal umur 34 tahun. Nanti para ulama semua ikut belakang dia. Semua ulama dikumpulkan di akhirat nanti di belakang Mu'adz bin Jabal. Okey. Sebab tu pernah ada seorang bagi tahu Ustaz, aku mimpi jumpa Rasulullah. Ada seorang, aku mimpi jumpa Rasulullah. Dia kata Rasulullah, tiba-tiba dia panggil Mu'adz, kau ikut Mu'adz. Jadi dia kata, aku pun ikutlah Mu'adz. Apa makna dia? Kau akan ikut ahli ilmu. Kau akan berada bersama ahli ilmu. Gembiralah kau berita begitu. Sebab Mu'adz ni Rasul sebut, a'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz. Okey. Dia kata aku jumpa Rasulullah, tiba Rasulullah cakap aku apa? Kau pergi ikut Mu'adz. Jadi dia kata aku pun ikut Mu'adz. Apa maksudnya aku ikut Mu'adz? Ikut Mu'adz apa? Berarti kau akan mengikut orang berilmu. Okey. Jadi itulah Mu'adz bin Jabal. Sebab apa? Dia salah seorang tabi'in, anak didik dia baru meninggal 34. Siapa nama dia? Nanti kita sebut apa hadis mana ya? Abu Idris Al-Khawla, Abu Idris Al-Khawlani. Dia kata, aku masuk ke masjid di Damsyik, di Syam, Damsyik. Tiba-tiba aku nampak sahabat-sahabat Rasulullah keliling. Ada yang muda, ada tuakul. Aku tengok dia. Tiba-tiba aku tengok mereka bercakap. Setiap kali mereka ada berbincang-bincang tak dijumpa, mereka terus rujuk pada yang pemuda tadi. Terus pemuda tak jawab, mereka cerita balik. Mereka bercerita-cerita, tiba-tiba ada benda yang mereka tak faham, terus mereka tanya balik pemuda tadi. Aku nampak syab yatala'la wajuhu. Aku nampak tengah mereka seorang pemuda yang putih berseri muka dia. Yatala'la wajuhu. Aku pun tanya, man hadzal fata? Siapa pemuda ni? Abu Idris Al-Khawlani, juga antara min kibari tabi'in. Aku tanya mereka, man hadzal fata? Siapa fata ni? Rajulun qad sahiba Rasulillah. Laki ini dia pernah bersahabat dengan Rasulullah. Huwa Mu'adz bin Jabal. Itulah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Moga Allah kumpulkan kita bersamanya. Allahumma amin. Inilah Mu'adz bin Jabal. Qultu, dia kata, aku berkata. Ini riwayat ni hadisnya. Sebab ni kalau hadis daripada Mu'adz bin Jabal, tahu sudah. Perawi dia orang apa? Orang Syam. Kalau hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, perawinya apa? Orang Iraq. Kalau Abdullah bin Umar, hadisnya orang Madinah. Kalau Ibnu Abbas, hadisnya orang Mekah. Itu. Sebab tu ulama dulu begitu. Hadis Ibn Mas'ud, perawi dia ulama Iraq. Hadis Mu'adz bin Jabal, perawinya ulama Syam. Hadis Abdullah bin Umar, perawinya ulama Madinah. Hadis Abdullah bin Abbas, perawinya ulama Mekah. Okey. Qultu ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Akhbirni, beritahu aku, bi amalin yudkhil jannah wa yuba'nin nar, beritahu aku amalan yang memasukkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah nuwasilu fil isbu qadim. Kita tengok soalan ni. Mana ya? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah jenazah dipakaikan baju ihramnya saat dikafani? Boleh tak boleh? Boleh. Bahkan wajib sekiranya dia wasiat. Faham tak? Dia wasiat. Dia wasiat, dia kata apa? Nanti aku meninggal, kafankanlah aku dengan apa? Dengan kain ihram aku ini. Wajib kita laksanakan. Sebab itu hak dia. Sebab Allah sebut, min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Nak bagi biarpun baju ihram ni harta. Tapi kita boleh bagi pusaka selepas apa? Selepas pembagian harta pusaka aw dain, ataupun lepas kita bayar hutang. Mana wajib kita bayar hutang dia dulu, tunaikan wasiat dia dulu. Jadi dia wasiat sudah. Aku mati nanti, kamu kafanku dengan ihramku, kain ihramku. Ini aku pergi haji dulu. Dia simpan, dia jaga. Aku nak mati, aku nak ke bumi. Wajib sebab wasiat. Sebab itu hak dia. Faham tak? Dan hak dia sebagai apa? Sebagai juga mayat untuk dikafankan. Jadi kalau dia wasiat, wajib tunaikan. Sekiranya itu hak dia ya. Memang kain ihram dia yang dia beli semua hak dia. Okey. Jadi macam mana kita nak kafan? Ingat kalau kita kafan kain ihram, kalau lelaki, okey, bahagian bawah kita buat apa? Kain, bahagian atas kita buat baju terus. Macam dia pakai ihram tu. Faham tak? Itu kira lapisan pertama. Nanti tambah lagi 2 lagi kain kafan. Faham tak? Mana yang pertama tu telah jadi satu lapisan. Sebab apa? Dia telah tutup apa? Bahagian atas dan bahagian bawah. Mana yang pertama? Faham tak? Okey. Nanti tambah saja lagi 2 lagi cukup. Tambah lagi 2 lagi kafan. Jadi 3 lapisan. Lapisan pertama baju dan sarung. Baju ihram dan kain ihram. Lapisan kedua kafan biasa. Lapisan ketiga kafan biasa. Jelas ya? Jadi kalau dia wasiat, wajib kita kafankan dia dengan kain ihram dia. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Saya dan keluarga hanya solat berjemaah di rumah kerana berpegang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana masjid di tempat kami mengamalkan alan word hook organization. HOAX. Hoak. Indun punya. Apa mana? Indun punya apa? Bahasa. Hoak. Okey, organization WHO lah ni. WHO apa? Badan Kesihatan berlambangkan berhala. Ular apa? Melilit tongkat. Itu cuba. Sebab saya katakan kamu cek balik tu. Bukalah Google ada tu. Apa di sebalik lambang ular dan tongkat WHO? Apa nama dewa tu? Apa nama dewa tu? Dewa orang Greece tu apa? Dewa kesembuhan. Itulah sekarang sandaran hukum dia. Okey. Soft jarak-jarak kadang-kadang saja rapat. Jadi lebih baik saya dan keluarga solat berjemaah di rumah. Soalan saya, perlukah azan jika masuk solat waktu? Okey. Jadi perlukah azan di rumah? Ingat ya? Satu betul disebut tu. Itu memang kita sekarang ingat ya. Janganlah sebut apa kita sekarang teori konspirasi. Ustaz bawa ya. Ini kitab ni apa? Nama dia Al-Yahudiyah Ibarat Tarikh. Yahudi sepanjang sejarah. Siapa karang ni? Pensyarah Ustaz perbandingan agama dan juga apa dulu? Perbandingan mazhab. Profesor Irfan Abdul Hamid Fattah. Waktu Ustaz dia lebih dia mengajar sana. Tapi dia meninggal di Istek UAE tu. Waktu dia jadi pensyarah dijemput oleh Anwar Ibrahim untuk mengajar di UAE. Dia meninggal di Malaysia. Dia orang Kurdi Iraq. Dia mana? Oxford University. Buku ini 2. Satu bahagian dia tulis, satu bahagian lagi pendeta Yahudi sendiri tulis. Satu bahagian separuh, bahagian pertama dia tulis Irfan Abdul Hamid. Bahagian kedua pendeta Yahudi Oxford University tulis.
Di Oxford University. Okey. Ini. Siapa kata ni? Ini akidah Yahudi. Dia kata ni. Akidah dia kata the unity of God. Akidah tauhid pertama tauhid. Masuk sudah ya. Okey, dia kata akidah pertama mereka mentauhidkan Allah, dia kata. Yang kedua, akidah ikhtiar ilahi li Bani Israel. Ini akidah orang Yahudi ya. Okey, mereka sebut mereka orang Yahudi bangsa terpilih. Allah ciptakan makhluk lain kepada orang Yahudi seperti mana Allah ciptakan binatang kepada makhluk lain. Untuk apa Allah ciptakan lembu untuk kita? Untuk kita makan. Okey. Kemudian ni. Akidah Tauris al-Muqaddas li Sayyidina Ibrahim, akidah mereka bahawa Baitul Muqaddas Quds daripada Sungai Nil sampai Sungai Furat di Iraq itu merupakan bumi yang Allah telah janji kepada mereka, dan itu bumi milik mereka. Sebab apa? Yang Allah serahkan kepada Nabi Ibrahim AS dan anak cucunya sampai akhir zaman. Sebab Nabi Ibrahim kan, dia daripada kota Babylon, dia pergi ke Mesir dengan Sarah, tinggal di Syam. Semua daripada Sungai Nil sampai Sungai Furat, itulah dia sebut aqidatut taurisil al-muqaddas di Sayyidina Ibrahim. Akidah bahawa bumi itu diwariskan kepada Sayyidina Ibrahim dan pada keturunannya. Okey, tak pada tu. Kemudian dia kata, ini, yang ini. Aqidatul mukhallis muntazir. Akidah dia, kewajipan mereka beriman. Penyelamat yang ditunggu. Messianic hope. Messianic hope. Mesia yang ditunggu. Okey, disebut ini. Ini akidah mereka. Ini akidah orang Yahudi. Dia kata apa sini? Dia kata sini ya. Wa min thamma fa inna risalatal yahudiyatal alamiyah, the mission of Israel, wa yanshru as-salam bainal insan wa hadha al-maqsad al-asna wal hadaf an-nihai. Dia kata, daripada sinilah sesungguhnya risalah Yahudi, makna mesej Yahudi sedunia adalah dengan cara menyebarkan salam, kesejahteraan, perdamaian banil insan, di antara umat manusia di muka bumi ini. Semua umat manusia hidup berdamai. Itulah wahadzal maqsudul asna wal hadafun ni'ai. Itulah tujuan yang tertinggi dan tujuan terakhir. Mana tujuan terakhir mereka, semua manusia ini hidup aman damai. Tapi di bawah siapa? Di bawah pemerintahan Yahudi. Disebut ini. Dia kata lagi. Wahum mu'minina, mereka percaya. Hum hamalatu risatis salam. Mereka adalah pendukung mesej keamanan sedunia. Wa anna tarikhul insani, dan sungguh sejarah manusia ini tatawwaru, dia berkembang fi darajatin mutafa'idatin wa taqdimatin li tahqiqil hadaf bi ri'ayatil yahud. Mereka beriman bahawa sesungguhnya perkembangan peradaban umat manusia ini, okey, dan semakin hari semakin maju dari segi teknologinya, ekonominya, sosialnya, budayanya, semuanya berkembang bi ri'ayatil yahud. Semuanya di bawah kendalian. Mana kendalian? Di bawah pengawasan orang Yahudi. Boleh faham tu? Ini setiap orang Yahudi dia percaya. Dia wajib beriman. Sebab tujuan terakhir sekali, apabila mereka wujudkan negara daripada Sungai Nil sampai Sungai Furat, Mesir sampai Iraq, waktu tu mereka mendunia, mereka akan wujudkan satu tata cara hidup yang baru, yang melewati sempadan agama dan budaya. Melewati sempadan agama dan budaya. Boleh faham ni? Mereka wujudkan satu tata cara hidup. Makna orang Islam tak terikat lagi dengan kitab Quran, dengan sunnah. Orang Kristian tak terikat lagi dengan apa? Dengan Bible dia. Orang Hindu tak terikat lagi dengan apa? Kitab dia apa? Lupa sudah kitab orang Hindu ni. Apa? Okey, dengan apa? Tak terikat lagi. Semuanya di bawah penguasaan mereka. Semua hidup di bawah sebab apa? Makna untuk wujudkan satu tata cara hidup yang melempasi sempadan agama dan budaya. Faham tak? New World Order. Tata cara dunia yang baru.
Ini tujuan dia. Makna situ semua aman. Dan mereka siapa? Mereka akan kuasai dunia ni. Dan mereka akan buat tata cara hidup yang baru, melewati sempadan nilai agama dan budaya. Okey. Jadi waktu tu mereka kenal budaya baru. Sebenarnya benda ini Ustaz sebelum sebut kan, dia telah lama berlaku. Dengan apa? Pendidikan moden, kesihatan moden, ekonomi moden. Ustaz bagi contoh mudah. Contoh mudah apa? Kita boleh faham. Contoh dalam kesihatan moden. Tata cara norma perubatan moden. Satu, dia guna perkataan, dia tak guna perkataan syifa. Syifa orang Islam, penyembuhan. Dia guna treatment. Rawatan. Nampak kan? Kita sekarang okey. Waktu rawatan. Dia guna perkataan rawatan. Dia tak guna perkataan syifa. Rasulullah sebut syifa. Okey. Itu tak parah. Contoh sekarang, selalu sebut. Semua agama, kalau perempuan bersalin, siapa jadi bidan? Perempuan. Okey, dalam Islam gitu. Sebab tu dalam Islam, untuk nasab, perempuan boleh jadi saksi. Sebab apa? Sebab yang hadir waktu kelahiran hanya perempuan. Agama begitu. Makna dalam Islam, yang menyambut kelahiran perempuan adalah perempuan. Bukan saja agama, bahkan budaya. Kita sebut bidan. Orang Arab sebut qabilah, penyambut bayi. Orang India bidan perempuan, orang Cina bidan perempuan, orang apa? Melayu bidan perempuan, orang Afrika, semua budaya bidan perempuan. Faham tak? Agama lagi-lagilah, sebab kita dengan apa? Hukum auratnya, prinsip auratnya, konsep auratnya kan? Lagi-lagilah. Tapi tengok, mereka berjaya meruntuhkan konsep agama dan budaya dalam bidang kesihatan. Atas dasar letak satu saja, norma baru dalam kesihatan. Tidak ada diskriminasi dalam perawatan. Doktor perempuan, lelaki belah perempuan, tak ada masalah. Dan akhirnya lama-lama kita terima ini sebagai satu norma yang diterima. Orang sana tak ada masalah kan? Pergi apa? Klinik bersalin, doktor lelaki perempuan, biasalah betul. Kata kita perkataan biasa. Makna apa? Biasa dengan norma yang baru. Yang kita sekarang ni terperanjat sebab apa? Kita jadi terkejut ni sebab mereka kacau agama. Mereka sekarang tengok. Jadi mereka buat begitu. Sebab tu sekarang di Emirat berbuat apa? Mereka buat apa? Di Emirat, selepas dia berdamai dengan apa? Masjid, gereja dan juga sinagog. Sinagog ni tempat apa? Satu tempat saja. Anak ini norma baru. Kau Islam tapi kau ikut norma kami. Biasakan norma baru. Itulah New World Order. Itulah kita tengok sekarang dalam ibadat kita. Konspirasi apa ini? Buku ni dia tulis di akidah mereka. Mana kepercayaan mereka? Semua ni akan ikut apa? Makna. Tunggu, baca kitab ni. Tapi masalah dalam bahasa Arab. Itu kita jadi tak cerdik itu masalahnya. Ini kalau kita jumpa ni. Al-Yahudiyah, okey, ardun tarikhi wal harakatil hadithil Yahudiyah. Yahudi ardun, pembentangan segi sejarahnya dan juga gerak-gerakan moden dalam Yahudi. Faham tu? Apa konspirasinya tu? Memang ini akidah mereka. Faham tu? Sebab tu Allah soalan dia tadi lupa solat jawab. Okey, jadi azan sunat iqamatnya di rumah, biar rumah sunat azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan. Sebab